Hai, Assalamualaikum. So, untuk hari ini kita nak sambung lagi untuk tajuk jisim dan isi padu cecair, dan hari ini kita nak tengok macam mana nak darab jisim ataupun isi padu cecair, tapi yang ini untuk bahagian pertama. Okay, objektif kita pada hari ini, objektif cikgu tulis dalam bahasa Inggeris. Tak tukar pula, tak apalah. Okay. Objektif kita pada hari ini adalah untuk mendarab jisim ataupun isi padu cecair dalam pecahan dan perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000 dengan betul. Okey, baik. Contoh yang pertama, kita ada 100 darab dengan 2.2 kilogram. Jawapan dalam kilogram. Okey, sama darab macam biasa je sebenarnya. Senang sahaja. Terutama kalau melibatkan 10, 100, 1000 ni sangat senang. Okey. Untuk yang melibatkan unit macam ni, perkara pertama kita tengok dulu unit dia sama tak. Dalam soalan ni unit dia sama kilogram dengan kilogram. Jadi kita darab je lah macam biasa. Okey, tengok balik soalan dia 100 darab dengan 2.2. Jadi kita tulis 2.2. Kita tahu kalau darab ni dia pergi belah kanan kan. Kalau kita genggam tangan, darab pergi belah kanan. Okay, kita boleh guna untuk pindahkan titik perpuluhan kalau melibatkan 10, 100 dan 1000. Sebab tu cikgu tunjuk balik yang kita boleh genggam tangan ni. Sebab kita boleh pindahkan titik perpuluhan dia. Okay, jadi kalau darab dengan 100 macam ni, kita tulis balik 2.2. Lepas tu kita gerakkan titik perpuluhan 2 langkah ke kanan. Okay, 1, 2. Jadi titik baru dekat belakang sekali. Okey, langkah yang tak ada nombor tu kita letak sifar. Jadi jawapan kita 220 kilogram. Kan, senang aja. Sebab dia melibatkan 10, 100, 1000. Jadi kita boleh pindahkan titik perpuluhan sahaja. Okey, contoh yang kedua. 1000 darab 13 liter sama dengan berapa liter? Okey, yang ni pun unit dia sama, tapi unit dia liter sekarang. Tapi dia melibatkan nombor bulat sahaja. Okey, nombor bulat. Okey, sama juga. Okey, 1000 darab 13. Okey, sama juga kita kena pindahkan pergi belah kanan. Okey, jadi 13, titik tak ada, letak titik kat belakang. Okey, jadi pindahkan titik dia 3 langkah pergi belah kanan. 1, 2, 3. 3 langkah sebab dia ada 3 sifar. 1000 kan ada 3 sifar. Tadi 2 langkah sebab 100. 100 darab dengan 2.2. Yang tu 2 sifar. Okey. Jadi jawapan kita 13,000 liter. Okey, soalan seterusnya melibatkan pecahan. Okey, pecahan yang ini unit dia sama, kilogram dengan kilogram. Jadi bila melibatkan pecahan macam ini, kita hanya selesaikan macam darab biasa sahaja. Okey, contoh 2/5 darab dengan 10 lah. Darab dengan 10. Darab pecahan macam biasa. Okey, jadi kita darab 2 dengan 10 dapat 20. 20 bahagi 5 kita dapat 4. Jadi jawapan 4 kilogram. Sebab unit dia sama, tak payah tukar unit pun. Okey, ambil dia punya soalan tu je. Nombor soalan tu. Okey. Baik, contoh seterusnya, cikgu ada 100 darab dengan 3/4 liter sama dengan berapa liter? Okey, baik, yang ini pun sama, unit dia sama iaitu liter dengan liter. Soalan dalam liter, dia punya jawapan pun nak dalam liter. Jadi, kita darablah macam biasa. Tapi dekat sini kena hati-hati sebab yang ni dia nombor bercampur. 3/4 tu nombor bercampur. Yang tadi hanya pecahan biasa, pecahan wajar. Okay, jadi yang ni nombor bercampur. Jadi kalau darab pecahan yang kita belajar dulu, 3/4 ni nombor bercampur ni kita kena tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi 3/4 kita tukar kepada pecahan tak wajar, dia akan kena darab dulu. 3 darab 4, 12. Tambah dengan 3 dapat 15/4. Okay, jadi 15/4 darab dengan 100. 15 darab 100 bahagi dengan 4, kita akan dapat 375 liter. Kalau tak dapat nak congak dia punya jawapan tu, awak buatlah dalam bentuk lazim. Okey, 15 darab 100, 1500 bahagi dengan 4. Okey, boleh tulis dalam bentuk lazim 1500 bahagi dengan 4. Dapat jawapan 375 liter.
Okey, baik. Contoh seterusnya, 10 darab 1.85 kilogram sama dengan berapa gram? Okey, baik. Soalan ni soalan dia dalam kilogram tapi jawapan nak dalam gram. Okey, apa yang kita kena buat mula-mula? Okey, cikgu nasihatkan kalau soalan macam ni, perkara pertama yang kita kena buat, kalau cikgu dia boleh pilih sama ada nak tukar unit dulu. Okey, nak tukar unit dulu ataupun nak selesaikan soalan ni dulu. Maksud cikgu selesaikan soalan ni, kita selesaikan nombor dia dahulu, tak melibatkan unit lagi. Faham? Ya, awak boleh pilih sama ada nak tukar unit dulu ataupun nak selesaikan soalan nombor tu dulu. Okey, kalau cikgu suka tukar unit dahulu. Cikgu suka selesaikan nombor dulu, ikut turutan. Okey? Maksudnya cikgu akan selesaikan 10 darab 1.85 dulu. Okey. Jadi kita tahu kalau darab pergi belah kanan, jadi 1.85 cikgu pergi belah kanan satu langkah sebab dia darab dengan 10. Okey, sebab darab 10 tu ada satu sifar. Jadi cikgu pindahkan belah kanan sekali. Okey. Jadi sekarang ni dia akan jadi 18.5 kilogram lah. Sebab kita belum tukar unit lagi, kita hanya selesaikan soalan dia yang kat depan tu dulu. Okey. Jadi 18.5 nak jawapan dalam gram, jadi kita kena tukar unit kilogram kepada gram. Kita kena darab 1000, gerak 3 langkah pergi belah kanan. Jadi 1, 2, 3. Jadi jawapan kita 18,500 gram. Okey, contoh seterusnya. Cikgu ada 100 darab 500 gram sama dengan berapa kilogram? Okey, sama juga kita boleh pilih sama ada nak tukar unit dahulu ataupun kita nak selesaikan soalan dulu. Okey, cikgu ikut turutan dia daripada depan. Maksudnya cikgu selesaikan 100 darab 500 dulu. Okey, jadi 100 darab 500 cikgu akan dapat 50,000. Kan? Sebab kita pindah titik dia pergi belakang kan. Jadi dapat 50,000 gram. Dia sebab kita tukar unit lagi tau. Kita hanya selesaikan kat depan. Okay, lepas dah dapat 50,000 gram. Cikgu nak tukar kepada kilogram. Jadi kita kena bahagi dengan 1000. Tukar unit gram kepada kilogram. Bahagi 1000. 3 langkah pergi belah kiri. Jadi 1, 2, 3. Dapat jawapan 50 kilogram. Okey, untuk contoh yang terakhir, sama juga. Dia ada 2 unit yang berbeza. Soalan dalam liter tapi jawapan nak dalam mililiter. Okey, boleh pilih sama ada nak tukar unit dahulu ataupun nak selesaikan soalan dulu. Maksudnya equation yang kat depan tu kita selesaikan dulu. Jadi cikgu nak selesaikan equation yang kat depan dulu. Cikgu nak selesaikan 10 darab 2 3/8 dahulu. Jadi cikgu tukar 2 3/8 kepada pecahan tak wajar. Kita akan dapat 19/8. Okey, jadi 19/8 darab dengan 10. Cikgu 19 darab 10 kita akan dapat 190. Jadi 190 bahagi dengan 8. Kan sebab kita ada bahagi dengan 8. Per dengan 8 kan. So kita bahagi 8 kita akan dapat 2 tolak 16. Ada baki 3. Turun sifar. Dapat 30. 3 tolak 24. Ada baki 6. Okay, bila ada baki macam ni, letaklah titik perpuluhan. Okay, bila letak titik perpuluhan, letak sifar dekat belakang baki. Jadi 60 sekarang. Jadi 7 tolak 56. Ada baki 4. Jadi 4. Bila ada baki, letak sifar lagi kat belakang. Okay, 40 ada 5 tolak 40. Jadi habis. Okay, kita dapat, bila kita dah selesaikan dia punya soalan tu, kita dapat 23.75 liter. Unit dia masih liter sebab kita belum tukar lagi ni. Okay, lepas tu baru kita nak tukarkan liter kepada mililiter. Nak tukar unit liter kepada mililiter kena darab dengan 1,000. Bila darab, kita kena pindahkan titik perpuluhan pergi ke belah kanan. 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi letak sifar dekat atas dia. Okay, lepas tu jawapan yang kita dapat akhir sekali ialah 23,750. Baik, itu sahaja untuk penukaran unit untuk darab melibatkan 10, 100, 1000 yang melibatkan penukaran unit jisim dan juga isi padu cecair. Okey, untuk apa yang penting dalam tajuk ini, awak kena pandai untuk awak kena tahu berapa banyak macam mana nak tukar unit isi padu cecair dan juga unit jisim.
Dan awak kena pandai macam mana nak darab pecahan dengan betul dan nak darab perpuluhan dengan betul. Pastikan nak gerakkan titik perpuluhan tu awak tahu nak pergi belah kanan ataupun belah kiri. Baik, itu saja cikgu harap awak faham. Terima kasih.